memandang bibir yang manis, karena dia bisa menghancurkan. Jangan kau pandang wajah yang indah, karena dia bisa meracunmu. Dengarlah hai teman, dengarkan bersama. Aku menulis bukan karena nama, karena sifat kasih pada sesama insan, dan menyatakan kasih sayangku. Kita sama, semuanya sama. Apa yang ada hanyalah kehidupan. Jangan kau dengar puisi dusta, karena dia merosakkan jiwamu. Dengarkanlah puisi di pusaka yang telah turun-menurun hari ini. Dengarlah hai teman, dengarkan bersama. Aku menulis bukan karena nama, karena sifat kasih pada sesama insan, dan menyatakan kasih sayangku. Kita sama, semuanya sama. Apa yang ada hanyalah kehidupan. La 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 la. La 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 la. Hanyalah satu kehidupan. Jangan kau alas hatimu itu dengan secebis warna kehitaman. Dialah seperti anai-anai, lambat laun hancurlah dirimu. Dengarlah hai teman, dengarkan bersama. Aku menulis bukan karena lama, karena sifat kasih pada sesama insan, dan menyatakan kasih sayangku. Kita sama, semuanya sama. Apa yang ada hanyalah kehidupan. La 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 la. La 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 la. Hanyalah satu kehidupan. Oh, pagi ni Allah bersyukurnya. Alhamdulillah. Bersyukur sangat lah. Istimewa sangat Malaysia hari ini. Yang berpuas, Assalamualaikum. Selamat pagi ucapkan. Pembukaan yang cukup indah. Pembukaan yang cukup indah. Saya terkesima, saya terpesona dengan persembahan daripada paparok kita. Saya nak anda semua yang berada kat rumah berikan tepukan yang paling gemuruh untuk Datuk Ramli Sarip.
Wah, alhamdulillah. Terima kasih Datuk bersama kami pagi Datuk. ni. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, sama-sama Datuk. Alhamdulillah. Okay. Nanti kita akan bersama dengan Datuk ya. Bercakap tentang yalah mungkin ada lagu-lagu baru yang akan dinyanyikan. Dan kalau tadi kita dah dengarkan lagu Bukan Kerana Nama yang dirakamkan pada tahun 1986. Legend. Ya, legend. Kalau dengar Bukan Kerana Nama, Camellia. Dan gugusan hari-hari. Datuk perhati je. Datuk anggur. Nanti kita jamming sekali nanti. Okey. Nanti sebentar saja, berapa minit je. Okey. Kita akan bersama dengan Datuk Ramli Sarip. Kita tahu juga perkembangan Datuk dan juga paparok kita ni. Sebelum tu kita nak buka juga Malaysia hari ini kita akan bawakan sedikit sebanyak yang menarik, antaranya kita nak nampak bagaimana ya Allah semangat berkobar-kobar si cilik ni. Dia sangat mencuit hati kita. Dia betul-betul lah. Umur baru 7 tahun, dia dah macam semangat jadi askar. Kadang-kadang kalau seawal usia 7 tahun, kalau bila ditanya, ini dia, kita bagi sedikit lah gambaran. Al-Fatih namanya. Al-Fatih. Walaupun berusia 7 tahun, nampak tak bersemangat. Dia praktis. Dia bukan setakat berkawat ni. Malahan dia seperti macam ada senjata dekat tangan. Jadi macam dah macam pro lah kata orang tu. Apa yang dikatakan itu antara sebahagian daripada yang ditiru aksi kan kalau kita Hari Merdeka dan sebagainya kan. Jadi anggota Angkatan Tentera Malaysia tu dia buat pergerakan tu kan. Itu yang ditirunya. Nanti kita akan bersama dengan nak lihat bagaimana si cilik ini dan juga 22 April. 22 April nanti nak bagi tahu bahawa sebenarnya kita akan meraihkan sambutan Hari Bumi Sedunia. Ya, yang disambut pada esok hari lah sebenarnya kan. Jadi ianya adalah tujuan sebenar adalah untuk kita ada rasa tanggungjawab untuk kita menjaga bumi kita dan juga untuk kita menjaga kelestarian alam sekitar kita. Banyak cara lah sebenarnya. Kejap lagi kita akan berdua masa seorangnya. Jadi kita nak bercakap tentang Hari Bumi Sedunia yang akan disambut esok. Tapi untuk waktu sekarang ni mereka dah tak sabar lagi. Kami pun tak sabar. Tak sabar. Datuk dah panggil lah bila nak datang sini. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Datuk maintain suara. Maintain. Memang kata bulan puasa pun maintain juga suara. Pagi-pagi pula tu. Selalu kalau Datuk ada setengah-setengah artis tu macam pagi tu. Luar sikit semangat nak lebih sikit. Okey. Kita tahu bahawa Bukan Kerana Nama tu memang satu tajuk lagu yang legend Datuk. Semua orang akan tahu ini Ramli Sarip. Kan. Jadi bagaimana Datuk melihat Datuk dah mencipta nama lebih daripada 5 dekad Datuk? Saya 5 dekad. Dengan lagu lama tapi sentuhan Datuk Ramli Sarip tu mencuit pendengar generasi kini. Boleh terimalah kira. Alhamdulillah lah. Satu anugerah bagi saya dalam usia yang begini. 69 tu Ya? 69. Saya. Alhamdulillah. Lagi. InsyaAllah. Okey. Baik, Datuk. Kalau tadi kita dah dengarkan lagu lama kan. Dan saya difahamkan Datuk pun ada kadang orang sekarang ni untuk tahun sekarang ni mereka kalau keluarkan lagu keluarkan single. Tapi Datuk sendiri macam mengikuti waktu-waktu dahulu yang keluarkan album Datuk. Mungkin Datuk nak ceritakan sikit tentang itu. Mungkin kebetulan lah semangat dan rezeki saya ketika itu mempunyai bahan-bahan yang sangat sesuai. Sangat saya rasa kalau saya tidak rakam secara album penuh, bagi saya dia agak merugikan lah. Walaupun kita perlu ada sikit pengorbanan dalam segi ekonomi, masa dan keadaan. Dan kebetulan benda ini pun diberi satu rasa ketika berlakunya COVID-19 yang mana album ini tercipta lah. Jadi saya rasa satu kenangan yang sangat indah. Mudah-mudahan dia akan dapat dirasai oleh semua pencinta seni tanah air, khususnya peminat-peminat. Baik, Cinta di Sebalik Musim. Itu antara lagu yang berada dalam album yang baru ni, Datuk. Kalau dengar lirik baik dia pun macam syarat punya mesej tu tentang kehidupan. Saya itu yang membuat saya sangat tertarik kerana hasil tulisan Saudara S. Amin Shahab yang saya pernah bekerja dengan beliau puluhan tahun yang lalu, tetapi kali ini kita dapat bersama dan lagu dan lirik dan keseluruhannya agak seimbang. Yang saya secara peribadi saya jarang dengar di pasaran atau yang ada
di trend sekarang. Datuk, mungkin inilah kalau mereka yang kali pertama mungkin mendengarkan, oh ini lagu baru Datuk ni, Cinta di Sebalik Musim ni. Jadi untuk pemahaman penonton, apa cerita di sebalik Cinta di Sebalik Musim ini antara baik-baik liriknya? Dia cerita banyak simbolik dia, tetapi secara apa yang saya diberitahu adalah di satu hari nanti di negeri di sebelah timur akan lahir banyak para wali. Begitulah. Cerita dia banyak begitu. Dia kena dengar. Kena hayati, kena rasa. InsyaAllah. InsyaAllah. Difahamkan klip video, muzik video pun dah dirakamkan. Macam kita lihat sekarang ni, ini dekat atas bot. Dekat mana ni, Datuk? Ini dekat pulau, dekat Singapura ni. Pulau Ubin waktu ketika tu di COVID. Jadi tak boleh buat kat sini. Dengan nak pergi Sabah, Sarawak ataupun hutan negara kan, tetapi ketika itu ini yang kita ada lah. Datuk, kita tak tahu juga perkembangan Datuk sekarang ni. Mungkin ada aktiviti yang akan merapatkan balik jurang yang mungkin 2 tahun tu terpisah dengan peminat-peminat. Alhamdulillah, sebenarnya sewaktu daripada COVID tu sampai sekarang, alhamdulillah kerja tu ada saja. Walaupun kecil, sederhana dan besar. Tapi yang terkini sebenarnya pada 24 hari bulan ni kita ada makan malam, iaitu berbuka, dan ada showcase Ramli Sarip dan kumpulan di Royal Chulan. Dan tujuan kami mengadakan persembahan itu juga untuk memberi sokongan kepada pemuzik-pemuzik atau seniman-seniman, seniwati yang memerlukan sokongan. Saya dari kutipan tu. Okey, baik. Datuk, ni atas permintaan ramai ni, Datuk. Mereka nak dengarkan sedikit boleh, Datuk? Lagu Cinta di Sebalik Musim ni. Sebenarnya diorang kena ada benda tu lah. Kena ada benda tu. Sebab saya lagu ni agak bagi saya dia sangat mahal lah. Nilai dia untuk saya main sebagai seorang macam macam saya belum mahir sangat dalam nak main lagu ni. Tapi meranti condong timur, air pasang dalam tengkujuh, patuh pada hukum alam. Betulan lagu ni keluar berlakunya banjir yang besar di Selangor. Okey. Itu kebetulan sebenarnya cerita tu ada kaitan. Hidup ini pasal hukum alam tu kita tak boleh lawan. Betul. Bila dia cakap jadi kena. Padahal kita tak pernah terfikir 50 tahun, 40 tahun tak pernah ada banjir. Kata di Lembah Kelang, sadar dia berlaku dengan satu benda kejutan yang kita tak tahu. Jadi itulah satu kenangan yang indah. Tapi bukan indah kerana berlakunya benda tu. Kebetulan lagu tu tercipta dalam keadaan begitu. Betul. Baik. Jadi kepada peminat-peminat Datuk Ramli Sarip, kena dengar lirik tu. Lirik tu memang bila kita buat kita terfikir hujan itu bukan dugaan kan. Dan sebaliknya. Jadi itu antara saya rasa hasil yang sangat istimewa daripada Datuk Ramli Sarip sendiri. Dan nanti 24 April macam nak pergi ke sana, Datuk? Boleh ke? Terus pergi ke Royal Chulan. Saya rasa kalau awak dengar lagu tu, lagi banyak awak dengar, lagi mempunyai arti yang dalam. Saya boleh dengar lagu tu hampir beberapa kali, tetapi saya dapat merasakan lagi perasaan tu. Bukan kerana saya menyanyi lagu tu, tetapi jiwa rasa roh lagu tu agak berlainan. Betul. Saya tadi dengar sedikit pun dah meremang bulu roma ni. Jadi anda semua yang mungkin nak lihat ataupun nak mendengarkan penuh nanti boleh tengok kat YouTube pun ada juga. Okey, dengan carian lagu itulah, lagunya yang bertajuk Cinta di Sebalik Musim. Okey. Ibu, terima kasih. Terima kasih, Datuk. Banyak Datuk Sarip bersama kami. Salam Ramadan Karim. Salam Ramadan. InsyaAllah. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bawakan ini dia aksi si cilik yang cukup manis. Okey, jadi
Alamak, respect lah. Itu bakal para jurid tu. Daripada kecil lagi dah didik ataupun dah ada satu semangat macam tu kan. Jadi macam dah besar tu mesti jadi askar tu insya-Allah. Tu hafal step tu kan. Caranya tu pembawa kata lain macam. Okey, kita terus bersama dengan si cilik ini dan juga bapanya. Kita kenalkan Muhammad Syarwan Abdul Ghani, bapa kepada Muhammad Al-Fatih. Itu dia. Muhammad Al-Fatih lah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar Pak Haji? Fatih, kenapa handsome sangat ni? Mula. Nampak tadi belakang ke? Seronok dia. Seronok. Jadi askar kena segak lah kan? Betul tak? Okey, mungkin permulaan ni Cik Syarwan kongsilah kepada kami bagaimana boleh Al-Fatih ni berminat nak melakukan kembali aksi-aksi yang dibuat oleh para jurid kita tu. Macam mana? Okey, pertama sekali Assalamualaikum. Terima kasih kepada MHI kerana menjemput kami berdua. Okey, inspirasi pertama Al-Fatih ni bagi saya bukan saya yang paksa ataupun ajar dia untuk jadi askar. Saya rasa benda tu dah ada dalam diri dia daripada kecil lagi. Seusia dia umur 2 tahun. Okey, jadi permulaannya tu saya pernah bawa, saya pun sendiri memang minat askar daripada kecil lagi sampai besar. Okey. Jadi saya selalu pergi dekat pameran-pameran askar. Kalau contoh macam 31 Ogos dia ada pembarisan semua tu kan. Okey, saya akan bawa kamera saya akan pergi shoot dan saya akan bawa dia sekali. Di situ dia jadi wife saya akan jadi bodyguard dia lah. Takut hilang kawalan nanti. Okey. Di situ seusia 2 tahun tu yang saya lihat dia start minat tu, dia akan, bila dia jumpa sesuatu objek, selepas saya bawa dia pergi tengok pameran askar apa semua tu, saya selalu juga tengok YouTube demonstration apa semua tu, dan dia ada tepi, dia akan tengok, dia akan tanya ni apa semua tu. Jadi seusia 2 tahun tu dia, bila dia jumpa objek yang berbentuk L, dia akan jadikan benda sebagai pistol. Dia akan tembak. Kalau tak ada objek pun dia akan guna tangan dia pun untuk jadikan pistol lah. Jadi saya pun start beli pistol pada usia dia 2 tahun tu. Jadi mainan-mainan lain tu dia dah start tak main lagi. Okay, dia akan start bawa dia punya pistol tu ke mana-mana. Dia bila pergi mana tidur ke apa ke, dia akan bawa pistol dia. Jadi situ saya terfikir mungkin itu minat dia. Baik. Jadi pun saya pun start beli senapang apa semua tu. Jadi saya tengok dia benda tu ada satu minat yang mendalam lah dalam diri dia tu. Okey. Kita dah dengar bapanya bercakap kan berkenaan bagaimana melihat anak itu minat dia daripada kecil. Aunty nak tanya Fatih ni. Okey. Apa yang menyebabkan Fatih ni tiba-tiba macam seronok, suka nak meniru aksi seperti mana kita lihat tu? Sebab nak ikut dengan apa nak jadi askar? Kenapa? sebab askar tu kuat. Askar tu kuat. So Fatih nak jadi kuat nanti dah besar. Ya. Fatih berapa lama Fatih praktis? Sejak bila abang praktis tarian perang ni? Masa kecil lagi saya buat. Kecil lagi. Ni uncle dengan aunty ni nak tengok live lah. Boleh tak? Nak tengok live boleh tak? Macam mana Fatih buat? Boleh. Dengan sekali dengan okey. macam tu. Boleh tak? Boleh. 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 Okey, macam mana? Cuba boleh diri tak? Diri. Okey, boleh dia. Diri. Kita buat dekat depan boleh? Boleh bergerak, boleh. Okey, jom. Sementara Fatih buat persiapan. Boleh, silakan. Okey, silakan. Okey, kita dah standby dah prop. Nampak? Ya Dah standby prop. Alhamdulillah. Ini kalau misal kata budak-budak kecil ni, kalau misal kata Al-Fatih sendiri ni, kalau pergi kat mana-mana nampak pistol ke, nampak senapang ke, itu benda wajib tu kena beli tu. Tapi okey, Cik Syarwan, macam mana orang di sekeliling kan bila tahu Fatih ni macam ni, bagaimana respon orang tu? Apatah lagi video tu tular dan ditularkan oleh Menteri Pertahanan pun juga kan melihat benda tu satu benda yang macam inspirasi lah. Okey. Saya pendekkan cerita sikit lah. Okey. Permulaan baju celoreng dia tu, okey, baju celoreng saya beli dia bukan dia masih celoreng askar, tapi dia tak sama dengan askar lah. So saya beli dekat Padang Besar. Okey. Selepas pada tu
Terengganu ni dia ada buat satu tamat latihan khusus asas pasukan atau gerak cepat dekat Drawbridge. Okey, di situ saya kata saya pasti akan bawa dia. Tapi hari itu saya kerja, jadi wife saya ni lah yang banyak bantu. Okey, bawa dia pergi tengok suasana perang yang betul. Masa tu 10 Brigade Para yang buat. Okey, jadi saya pun berbincanglah dengan wife ni, cari dia punya uniform tu, dia betul-betul uniform macam orang askar. Saya cari dia punya beret apa tu, semua kenapang apa semua tu. Okey, saya bawa dia pergi ke sana. Di situ dia memang betul-betul teruja sebab dia tengok suasana perang yang betul. Yang didemonstrasikan tu. Okey, tarian para ni di situ juga saya terkejut sebab dia buat tarian para ni saya tak ajar, dia hanya tengok dalam YouTube saja. Dia study sendiri cara gerak semua tu. Budak kan cepat tangkap kan? Dah tengok hari-hari kan. Okey, adik Fatih mana? Fatih dah sedia ke Fatih? Adik Fatih dah sedia dah. Dah celoreng ke? Saya switch kamera. Okey, jom. Alright. Wow. Ready? Buat sikit. Nampak tak? Kali ni dia tak tengok pun. Dia dengar suara je. Dia betulkan beret. Dia betulkan beret. Saya rasa macam kita berlintas langsung sempena dengan Hari Kebangsaan. Dia macam dia kena macam itulah. Ya, betul. Baik. Okey. Okey, Fatih. Baik, Fatih. Hebat. Ya Allah. Itu dia semangat yang dipaparkan oleh sutradara kita Muhammad Al-Fatih Muhammad Syarwan. Ya. Ini memang tak berhenti ni. Sampai ke 10 ni rasanya ni. Okey, terima kasih Encik Fatih. Okey. Terima kasih. Wah, terima kasih Encik Fatih dan juga terima kasih Encik Syarwan. Terima kasih Encik Syarwan. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Kami doakan semoga Al-Fatih di kita ni boleh menjadi tentera suatu hari nanti, jadi pegawai nanti. Assalamualaikum. Kalau jadi pegawai nanti bagi tahu kami tahu. Nanti kita datang balik. Masa tu tak tahulah kita dah acik-acik dah. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Terima kasihlah kepada MHI, Datuk Seri Syamuddin, sama-sama. Angkatan Tentera Malaysia dan Facebook dan juga rakyat Malaysia lah yang memberi komen-komen yang murni kepada adik Al-Fatih dan kata-kata sokongan. Terima kasih sekali lagi. Okey. Bye. Bye-bye. Okey, bye. Itu dia Muhammad Syarwan Abdul Ghani, bapa dan juga Muhammad Al-Fatih, anak endanya yang berusia 7 tahun. Tengok comel kan? Bila suruh buat macam tu, terus tukar karakter. Kan? Baik. Okey. Kita nak selamatkan masa sebab itu dia nak selamatkan negara. Selamatkan masa. Jadi ini kita nak bawakan selamatkan bumi. Ya, kita nak bawakan selamatkan bumi. Okey, jadi apa kata kita ada sediakan laporan yang disediakan. Jom kita saksikan sama-sama. Saban hari, bumi dan alam sekitar dicengkam pencemaran daripada pelbagai bentuk dan dimensi. Perdagangan kayu hutan dan aktiviti pembalakan haram misalnya berpunca daripada sifat tamak segelintir individu yang hanya dahagakan keuntungan tanpa memikirkan risiko. Menyedari hakikat ini, sambutan Hari Bumi yang disambut pada 22 April setiap tahun mengangkat tema pelaburan alam atau Invest in Our Planet bagi memberi kesedaran kepada orang ramai. Dengan pelbagai program yang diatur, Majlis Daerah Tanah Merah MDTM di Kelantan turut melancarkan inisiatif tersendiri untuk memelihara bumi hijau ini. Projek pengurusan sisa lestari melalui Geran Pemangkin Bandar Rendah Karbon atau GERAK menggunakan lalat jenis Black Soldier Fly (PSF) bagi melupuskan pelbagai jenis sisa buangan organik harian. Spesies lalat yang hidup di kawasan beriklim tropika ini diternak dalam rumah khas di belakang Pasar Borong Tanah Merah. Lava BSF hidup dengan memakan sisa sampah organik yang dikumpul oleh pihak MDTM serta mampu mengurangkan pembuangan ke tapak pelupusan lebih 5 tan sehari. Kreativiti serta revolusi dalam menguruskan alam sekitar seperti ini pastinya membawa tahap kesedaran masyarakat kepada satu aras yang lebih tinggi.
Menarik. Menarik. Dan mungkin kita nak belajar jugalah sebentar nanti kan. Sebab kalau bercerita tentang kelestarian alam sekitar ni, apa yang kita dah ambil maklum sekarang ni macam paper bag, dah tak pakai plastik kan, bukan beg kertas sebagainya. Tapi itu merupakan salah satu daripada teknologi yang mungkin kita boleh belajar sebentar lagi. Ya. Ayo, kita berbicara berkenaan dengan bagaimana kita perlu menjaga, melindungi kelestarian alam sekitar ini. Kita nak terus bersama dengan tetamu kita, Dr. Rokia Hassan, aktivis alam sekitar. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari Bumi Sedunia. Mungkin masih ramai lagi yang tidak ada kesedaran tentang wujudnya Hari Bumi Sedunia ni kan. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan berkenaan dengan tema Hari Bumi Sedunia ini pada tahun ini dan juga mungkin objektif yang kita perlu berikan kesedarannya kepada masyarakat luar jugalah. Okey. Terima kasih Cik Fariha dan Cik Fazli. Yeah. Sebenarnya Hari Bumi Sedunia ni jatuh pada 22 April. Kita buat ni sehari awal lah. So kalau orang tengok hari ni, insya-Allah adalah masa lagi nak buat esok, okey. Nak sambutnya esok. Alhamdulillah pada tahun lepas pun kami sempat juga, walaupun PKP, kami sempat juga buat majlis yang sederhana, mengambil kira SOP dan sebagainya pada 22 April setiap tahun. So tahun ni temanya adalah Invest in Our Planet ataupun pelaburan alam. Okey, kalau ikut tema kan bunyinya macam nak kena keluar duit pula pelaburan tu. Okey. Sebenarnya kalau kita nak kaitkan, sebab dia ni bila kita cakap pasal planet ni, dia agak besarlah perkara subjeknya yang nak kita ambil tahu, nak kita terlibat sama kan. Ada juga orang yang bertanya macam mana sebenarnya saya nak terlibat. Okey. Planet ni bila kita tengok dia adalah subjek yang besar, dia tak mungkin diberi main peranan oleh seorang individu sahaja atau satu organisasi je. Dia mesti melibatkan ramai orang. Kita semualah. Saya, Fariha, Cik Fazil semua kan. Fazli juga terlibat sama. So kita perlukan pelibatan usaha pelaburan tu bukan sahaja dalam bentuk wang yang kita kena laburkan, tetapi lebih kepada tindakan, action, usaha secara berterusan dan menyeluruh oleh semua orang. Itu yang dia kata invest in our planet. Because kita nak planet kita nanti selama-lamanya kalau boleh selamat didiami oleh kita semua. Itu di antara tema awal yang boleh disampaikan. Kalau orang nak terlibat, macam saya rasa ramai yang dah tahu juga, dekat negara kita banyak juga aktiviti yang dah dimulakan dari dulu sehingga sekarang. Contohnya, kita dah ada hari bebas plastik, hari bebas kenderaan, kita dah mula mengurangkan menggunakan straw. Lepas tu kita mengurangkan penggunaan single use plastik. Itu di antara aktiviti sebenarnya kita dah boleh buat. Tetapi apa yang saya nak sampaikan hari ini, saya bersama dengan rakan-rakan aktivis alam sekitar saya sebenarnya banyak memberi fokus kepada sisa makanan, sebab di antara pencemaran yang banyak terhasil disebabkan oleh sisa makanan yang banyak. Contohnya kita sekarang lah di bulan Ramadan. Banyak yang kita beli, contohnya nak masak pelbagai sebab nak makan dan sebagainya, akhirnya tak habis dan kita buang. Sebenarnya di Malaysia ni 40 hingga 45% sisa makanan tu hantar ke tapak pelupusan. Itu yang menyebabkan pencemaran yang teruk. So efek dia kepada planet kita balik. So apa yang kita fokuskan, kita nak mengurangkan sisa makanan tu pergi ke tapak pelupusan, yang mana kita boleh gunakan dia untuk buat kompos. Gunakan sisa makanan dekat rumah, jangan pergi ambil kat tong sampah orang lain. Dekat rumah kita, dekat dapur, kita terus buat inisiatif zero waste ataupun sifar sisa, yang mana sisa makanan kita tu semuanya kita boleh convertkan jadi kompos. Maksudnya bukanlah kita tak boleh pergi bazar Ramadan, bukanlah kita tak boleh masak, bukanlah kita tak boleh membeli. Boleh. Makanlah apa sahaja yang kita habis makan. Yang tak habis tadi jangan buang dalam tong sampah. Okey, macam mana caranya? Okey. So caranya gunakan sisa makanan tu, kita buat dia kompos, ada teknik dia lah. Selalunya saya akan turun padang, tunjuk ajar, kita buat teknik dia. Letak dalam satu bekas, buat dia berlapis-lapis. Bila dah penuh, biarkan selama 7 hari. Lepas tu kita dah terus boleh dapat
kita punya kompos dalam bentuk cecair dalam 7 hari. So yang cecair kompos ni sebenarnya adalah baja yang sangat unik bila kita boleh gunakan untuk inisiatif kita kedua, yang mana kalau kita tengok gambar ni kan, kita boleh menanam pelbagai sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, herba dan sebagainya, kita buat kat rumah je. So maknanya ini kan memberi kesan yang positif, yang mana kita dah boleh mengurangkan perbelanjaan dapur, perbelanjaan kita nak membeli baja dan sebagainya, sebab kita boleh hasilkan sendiri di rumah dan kita gunakan semula untuk tanaman kita. Kan bagus aktiviti inisiatif yang kita boleh buat tu kan. Betul. Okey, jadi bermula saat ini, sekarang ini dah bolehlah kalau yang mana ada sisa makanan tu kena simpan 7 hari untuk kita dah buat baja kompos ini. Okey, kita bercakap tentang nak melestarikan alam kita ni kan, dan tema pada tahun ini adalah Invest the Planet. Jadi bagaimana kita nak menggerakkan penglibatan orang ramai untuk macam take action lah untuk mereka melaksanakan untuk menjaga bumi kita ini. Okey, sebelum saya nak pergi ke jawapan soalan ni tadi. Kita ada seminit lebih lagi ni. Oh, ya ke? Okey, sebab saya nak menggalakkan sebenarnya jangan ambil negatif of food waste tu, tapi kan ambillah sisa makan tu satu benda yang positif, sebab kita nak makan apa yang kita tanam. Kita nak tanam apa yang kita makan. Itu di antara saya rasa positifnya aktiviti yang kita boleh buat selain daripada kita dapat mengurangkan sisa makanan tu ataupun menjaga alam sekitar. Okey, aktiviti yang kita boleh buat ni bukan sahaja macam saya tadi, bukan sahaja dibuat oleh individu, tapi kita mengajak orang ramai. Tak kisahlah organisasi mana, NGO dan sebagainya, agensi dan sebagainya. Ayuh kita bersama-sama turun padang, sebarkan maklumat ni, jaga planet kita bersama. Tak banyak pun, buat 2 perkara je. Satu, jangan buang sisa makanan lagi ke tapak pelupusan. Buatlah kompos di rumah, gunakanlah sisa makanan yang ada kat rumah tu, terus buat, dan tanamlah bahan masakan kita menggunakan kita punya kompos yang kita hasilkan sendiri dekat rumah tu. Tengok masa segar tadi, sayur-sayuran apa semua tu kan. Ya, alhamdulillah. Itu yang kita nak. Mungkin ini kita sama-sama lah, tanggungjawab kita bersama. Kadang-kadang bila orang kata alam sekitar ni, dia kesedaran dia macam kurang sikit. Sebab ada orang lain yang akan buat. Ada orang lain yang akan buat. Apa kata kita pula fikir kita kena buat. Betul. Kan. Janganlah kita duk cakap orang je. Jadi kita kena buat dulu kan. Okey, baik, terima kasih ucapkan kepada Dr. Rokeah Hassan, aktivis alam sekitar. Ada pun menerangkan kepada kita bagaimanakah caranya untuk kita menggunakan sisa makanan itu untuk kita jadikan sebagai baja kompos. Okey, marilah kita sama-sama menggembling tenaga dan juga usaha untuk kita menjaga kelestarian bumi kita ini. Baik, kita nak berehat seketika, sekembalinya nanti kita akan bawakan sedikit. Ini kita samalah kita menyumbang untuk wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah Pantai Remis Perak. Selepas ini di MHI. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana masih setia bersama kami. Jadi, Farah nak bawakan ini berkenaan dengan wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah Pantai Remis Perak. Kita tak nak buang masa, kita nak bersama dengan Ustaz Bakhtiar Fitri, Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah Pantai Remis Perak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Kita nak bawakan mesej murni ni kepada rakyat Malaysia. Sebelum tu mungkin Ustaz boleh kongsikan dulu berkenaan dengan ini Madrasah Darul Ulum wal Qiraat yang katanya akan bakal membangunkan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah di Pantai Remis Perak ni. Mungkin Ustaz boleh bagi sedikit pengenalannya. Wabarakatuh kepada Fariha dan juga semua penonton MHI TV3. Subhanallah. Pagi ini kita bukan orang kata berkebetulan bertemu, tidak. Tetapi Allah merancang pada pagi ini seluruh rakyat Malaysia terutamanya umat Islam sama-sama kita berinfak pada awal pagi. Kata Nabi SAW, kan Allah Ta'ala menghantar malaikat mendoakan orang yang berinfak pada awal pagi agar Allah Ta'ala menggantikan dengan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang telah diberikan. Untuk kepada semua penonton MHI, tak kepada semua sebelum terlepas, tolong ambil gambar dahulu. Ambil gambar nombor akaun tabung pembangunan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah tu, kemudian ambil nombor handphone pegawai yang boleh dihubungi. Cepat-cepat ambil gambar, takut nanti lepas pandang. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri sampai di masjid ini, subhanallah. Tuan-tuan boleh lihat di skrin betapa besarnya masjid ini. Ada 144 batang tiang yang dibina, sangat besar, sangat tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, masjid ini
dibina sekitarnya penduduk 17,000 orang, subhanallah. Dan sekali solat sahaja boleh menghimpunkan 5,000 jemaah. Dan dalam masjid ini juga insya-Allah akan belajar lebih kurang 300 anak-anak tahfiz di sini. Termasuk juga kelas untuk orang dewasa, termasuk juga bilik-bilik penginapan, pengurusan jenazah dan pelbagai lagi kemudahan yang sangat hebat. Saya naik sampai ke Kubah, subhanallah, sangat besar masjid ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kata Nabi SAW, man qada li akhihi hajatan kuntu lahu waqifan inda mizanih fa in rajaha wa illa syafa'atulah. Barang siapa menyempurnakan hajat saudaranya di dunia, aku menantinya di Al-Mizan, tempat timbang dosa pahala manusia. Kalau berat timbangan pahala, dia masuk syurga. Kalau ringan timbangan pahala, aku beratkan, aku bagi syafaat, kata Nabi. Untuk siapa? Untuk orang yang membantu menyempurnakan hajat seseorang. Bagi tuan-tuan dan perempuan yang berwakaf bersama dengan Masjid Al-Ulum Tayyibah, kita bukan menyempurnakan hajat seorang, bukan hajat dua orang. Tuan-tuan menyempurnakan hajat 17,000 orang penduduk sekitar. Bayangkan pada hari kiamat nanti, betapa banyaknya syafaat yang Nabi akan berikan kepada kita. Nabi akan beratkan timbangan kita dengan sebab menyempurnakan hajat 17,000 orang. Apatah lagi tuan-tuan dan perempuan, pada hari ini, apa kata kita berwakaf bagi pihak ayah dan ibu yang tercinta? Anak-anak kumpul duit, share dengan adik-beradik. Satu lot wakaf kami sebanyak RM1,500. Boleh dibayar sekaligus ataupun ansur-ansur RM150 selama 10 bulan ataupun apa-apa nilai sekalipun kami terima asalkan ikhlas. Yang paling penting, kita dah masuk 10 malam terakhir Ramadan. Apa kata RM1,500 ini kita bagi RM150 pada setiap malam. Malam 21 RM150, malam ke-22 RM150. Kalau dah berkemampuan untuk nak bagi RM1,500, malam ini terus bagi. Hari ini terus bagi tuan-tuan, selepas ini terus bagi. Takut-takut tak berkesempatan. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, sedekah yang kita buat, infak yang kita buat, wakaf yang kita buat ini, Nabi sebut adalah hadis. Nabi kata, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 amalan mengalir pahala masuk ke lubang kubur seseorang selepas kematiannya. Mengalir pahala masuk ke lubang kubur selepas kematian kita. Ini namanya pencen-pencen kubur. Apa antaranya kata Nabi? Membina masjid. Bayangkan anak-anak, dia share duit adik-beradik. Dia tak mampu RM1,500. Dia ambil abang RM150, adik-beradik. Lepas tu, sepupu-sepupu dia bawa ke masjid kami ni insya-Allah untuk RM1,500. Dan wakafkan ke sini. Bayangkan, itulah pencen kubur kita sampai bila-bila. Dan bayangkan pula kita infak dalam bulan Ramadan. Satu kebaikan yang kita buat, kata Nabi, digandakan sehingga 700 kali ganda pahalanya. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan dan puan, hari ini jangan tangguh-tangguh. Ambil nombor akaun Maybank 558181061053 Masjid Al-Ulum Tayyibah dan hubungi pegawai kami Ustaz Maulana 0137745568, Ustaz Bad 0126029655. Tuan-tuan dan puan, seulang sekali lagi, boleh berwakaf kepada kami RM1,500 sekaligus ataupun ansur-ansur selama 10 bulan. RM150 setiap bulan ataupun apa-apa jumlah sekalipun. Tuan-tuan, kita ada lebih kurang 34 juta rakyat Malaysia. Penonton MHI saja insya-Allah ada 1.3 juta. Kita cuma mencari 8,000 pewakaf saja yang boleh berwakaf sebanyak RM1,500. Siapalah 8,000 pewakaf yang pada hari kiamat nanti Nabi akan menanti kita di Al-Mizan untuk diberatkan timbangan pahala kita. Siapa pula mak ayah yang Allah Ta'ala akan kurniakan istana dalam syurga. Yang kata Nabi, siapa yang membina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, Allah akan membina istana untuknya dalam syurga nanti. Siapalah anak-anak yang nak membina syurga sebesar istana. Istana dalam syurga buat ayah ibu tercinta. Mungkin kita tak mampu nak buat istana, rumah yang besar buat ayah ibu di dunia. Apa kata kita bina di istana di syurga nanti? Khusus dengan berwakaf bersama kami insya-Allah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini moga-moga dapat mengetuk hati mereka untuk sama-sama menyumbang, mewakafkan untuk pembinaan Masjid Al-Ulum Tayyibah Pantai Remis Perak. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Bakhtiar Fitri. Sama-sama. Salam Ramadan lagi 10 hari lagi kan Ustaz? InsyaAllah. Mudah-mudahan ramai berwakaf pada 10 malam terakhir insyaAllah. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih banyak-banyak Ustaz sekali lagi. Baik, selepas ini kita nak kongsikan berkenaan dengan rangkuman apa perkembangan terkini di luar negara. Banyak cerita ni, apatah lagi tentang Masjid Al-Aqsa diserang dan sebagainya. Kita sama-sama ikuti berkenaan dengan rangkuman luar negara.
Antara rangkuman menarik luar negara minggu ini. Konflik Israel-Palestin masih berlaku hingga kini. Serangan oleh pihak Israel kerap terjadi, bahkan pada bulan Ramadan, bulan suci bagi umat Islam. Terbaru, serangan pada Jumaat 15 April 2022 di Kompleks Masjid Al-Aqsa, Jerusalem yang membabitkan pertempuran antara penduduk Palestin dan pihak berkuasa Israel. Menurut polis Israel, puluhan lelaki bertomping berarak ke Al-Aqsa sambil melaungkan slogan menghasut dan membakar bunga api sebelum orang ramai melontar batu ke arah tembok barat yang dianggap sebagai tapak paling suci orang Yahudi berdoa. Seorang jurugambar AFP pula berkata, objek dilemparkan ke arah polis yang kemudian bertindak balas dengan menggunakan gas pemedih mata di hadapan pintu Damsyik ketika rakyat Palestin berkumpul selepas solat tarawih. Setakat ini, ratusan individu cedera akibat pertempuran tersebut. Pada Ramadan tahun lalu, pertempuran sama berlaku antara tentera Israel dan Palestin juga di perkerangan Masjid Al-Aqsa, timur Baitul Maqdis, menyebabkan konflik dahsyat antara Israel dan Hamas di semenanjung Gaza. Penyerang Manchester United, Cristiano Ronaldo dan pasangannya, Georgina Rodriguez, menyampaikan kabar duka bahawa mereka telah kehilangan salah seorang bayi kembar yang baru dilahirkan. Pada Oktober 2021, Ronaldo mendedahkan Rodriguez hamil anak kembar dan bakal menyambut kelahiran anak kembar lelaki dan perempuan. Namun, dalam satu status yang dimuat naik pada 19 April lalu, dia mengesahkan pasangannya selamat melahirkan bayi perempuan, tetapi kembarnya, bayi lelaki tidak dapat diselamatkan meskipun sudah diusahakan sepenuhnya oleh barisan doktor dan jururawat yang menyambut kelahiran bayi mereka. Bukan hanya dalam kalangan selebriti, malah ribuan peminat bintang bola sepak dunia ini turut sama menzahirkan rasa sedih mereka di atas kehilangan salah seorang anak kembar Cristiano dan pasangannya. Pasangan itu yang berkenalan ketika Ronaldo di Real Madrid mempunyai anak perempuan berusia 4 tahun, manakala Ronaldo mempunyai 3 anak yang lain. Hashtag Seikhlas Hati bersama kami di Malaysia hari ini. Okey, kita terus saja nak bercakap tentang infak Syria 10 Ramadan yang terakhir. Okey, dengan itu saya terus saja nak kenalkan kepada anda semua untuk bercakap tentang perkara ini. Kita bersama dengan Muhammad Hazamin Harun. Siapa yang tak kenal? Aku pula intim ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagu baru, Dambah Kasih. Ya. Dengan Sumi. Okey. Baik, kita nak bercakap tentang yang macam saya sebutkan tadilah kan, iaitu infak Syria 10 Ramadan terakhir. Yep. Macam Hazamin sendiri bertuah sebab dapat berkunjung ke Syria Februari lalu. Ya, jadi betul. Saya pasti dah nampak sendiri dengan mata kan bagaimana kedaifan kan mereka yang berada dekat sana. Mungkin boleh ceritakan kepada kami tentang infak Syria 10 Ramadan ini. Baik, infak Ramadan Syria yang siri ke-11 ini kami telah mulakan pada Mac yang lalu dan kita cuba untuk mengumpul dana sebanyak yang mungkin untuk membantu pelarian-pelarian Syria yang tinggal di utara Syria, di kemah-kemah pelarian dan juga di luar negara Syria sendiri seperti di Lebanon dan lain-lain lah. Jadi kempen ini masih berjalan dan 10 malam terakhir ini kami cuba giatkan lagi kerana kami masih belum lagi dapat mencapai sasaran yang kita nak capai lah untuk kita target, untuk kita bantu seramai yang mungkin untuk mereka berbuka puasa dan juga iftar di sana insya-Allah. Oh, belum lagi capai target Masih lagi dan kita perlu gandakan lagi usaha itu insya-Allah. Okey, apa mungkin kesanlah anda kata kos dana ni tidak mencukupi? Okey, setelah kami sendiri pergi melihat situasi di sana, sebenarnya jutaan pelarian Syria yang tinggal di kemah-kemah pelarian lebih 10 tahun di sana dan dengan peluang pekerjaannya yang tak ada, kadar kemiskinan yang sangat tinggi. Jadi sebenarnya kesukaran tu sangat-sangat tidak dijangka oleh kita lah. Kadang-kadang tak masuk akal kita. Ada beberapa video yang kita lihat bagaimana seorang ibu yang 4 hari tidak berbuka puasa. Sebab tidak ada apa yang nak berbuka puasa, juadah yang ada hanya diberi untuk anak-anak mereka makan sahaja. Jadi keadaan yang sangat meruncing ini menyebabkan kalau kita tak bantu mereka, maka kesukaran yang berlaku akan ada kematian juga. Kita tengok dalam berita-berita pun ada kanak-kanak bayi yang meninggal dunia kerana kelaparan
kesabaran dan itu adalah perkara yang harus kita bantu insya-Allah. Itu tak termasuk lagi yang tempoh hari musim sejuk Betul. Nak bagi baju sejuk bertambah lagi kesukaran itu kan. Okey, jadi apa mungkin bantuan-bantuan yang harus diberikan kepada saudara-saudara kita yang berada di alhamdulillah di Syria Peduli Insan sendiri ada sebuah dapur untuk memasak juadah berbuka dan iftar yang boleh dikatakan yang terbesar di utara Syria. Dan boleh memasak sehingga 15,000 juadah berbuka kalau kita tengok dalam ni ada banyak dapur kan dan puluhan dapur periuk dan untuk masak ayam dan sebagainya. Jadi juadah berbuka kita target 15,000 juadah sehari untuk diberikan kepada pelarian-pelarian Syria dan sebenarnya target sasaran kita dah mencapai 150,000 pelarian Syria. Dan kita ada lagi kita nak capai sehingga 450,000 pelarian Syria yang boleh dapat juadah berbuka dan juga barangan dapur, barangan memasak untuk harian mereka dan juga iftar mereka insya-Allah. Alhamdulillah. Dan difahamkan untuk setiap kali berbuka puasa pihak Peduli Insan menyediakan 15,000 juadah makanan iftar. Sahur dan juga kotak makanan untuk mereka ini. Apa yang merisaukan kita adalah bukan orang dewasa malahan kanak-kanak yang berada dekat sana kan. Betul. Jadi bila dah sampai dekat sana bagaimana melihat keadaan mereka itu? Sebenarnya saya sebab tak terkata. Kita rasa sedih melihat keadaan situasi bahawa kita di Malaysia ni sangat orang kata mewah dengan makanan kan, kita kaya dengan makanan, tapi situasi di sana sangat mendesak dan memang kita cuba menyediakan makanan yang sebaiknya untuk mereka, khususnya juga untuk kanak-kanak tadi, untuk ibu bapa, untuk keluarga semua, dan kita cuba capai sasaran 450,000 pelarian untuk kita bantu. Dan bayangkan kalau bulan puasa kita menyumbang untuk mereka berbuka puasa, pahala yang kita dapat itu tidak kurang walau sedikit pun seperti mana mereka yang berpuasa di sana. Okey, mungkin boleh memberikan sedikit galakan lagi kepada penonton MHI untuk bersama-sama dalam kita nak memberikan infak kita ni untuk Peduli Insan ni untuk kita yang berada dekat Syria tu. Baik, insya-Allah saya percaya dan kami percaya sebenarnya rakyat Malaysia sangat pemurah dan setakat ini pun ramai rakyat Malaysia menyumbang dan kita nak menggandakan lagi sumbangan terutamanya 10 malam terakhir ataupun 10 akhir Ramadan ini dengan memberi bantuan terus kepada Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, dan pastinya setiap ringgit, setiap jumlah yang anda sumbangkan walaupun sedikit tidak akan disia-siakan dan ianya akan disampaikan kepada penghuni kem-kem pelarian di Syria sana dalam bentuk barangan dapur, dalam bentuk makanan untuk berbuka puasa, dalam bentuk juadah untuk mereka bersahur dan moga-moga mereka di sana bukan sahaja berpuasa sepanjang hari dan tak ada juadah untuk berbuka, tetapi ada hidangan yang lazat, yang enak, yang baik yang disediakan. Dan saya pun difahamkan di sana pekerja-pekerja di dapur itu pun kebanyakannya juga daripada pelarian-pelarian sendiri. Dan tukang masaknya sendiri pun adalah chef yang terkenal sebelum ini di hotel yang 5 star, tapi sebab dah peperangan jadi mereka pun tinggal di kem pelarian. Jadi juadah yang terbaik akan disediakan insya-Allah. Andai kata kalau kita tidak memberikan sumbangan ini, kalau kita lihat tadi wajah kegembiraan terpacar di wajah-wajah anak-anak pelarian di Syria itu dengan makan nasi dengan ayam dan sebagainya. Andai kata kita tidak memberikan sumbangan dana itu, apa agaknya mereka makan kat sana tu? Kesukaran itu kadang-kadang sampai tak masuk akal. Sebab kami pernah dengar cerita bahawa mereka menyimpan kotak-kotak yang kita hantar sumbangan itu kerana bila habis bekalan makanan mereka nak masak kotak-kotak tu sendiri. Kotak-kotak tu dibuat sup dan sebagainya. Jadi kadang-kadang sampai tak masuk akal. Rumput, kita tengok ada video mereka makan rumput, tanah dan sebagainya. Jadi kalau boleh elakkanlah jangan berlaku perkara ini, kerana kita di Malaysia apabila kita berbuka puasa dengan juadah yang enak, yang lazat, kita cuba ingat saudara-saudara kita yang berada di Syria, sekurang-kurangnya kita menjadi salah seorang yang menyumbang walaupun RM10, walaupun RM5, walaupun berapa-berapa yang kita buat seikhlas hati insya-Allah. Kalau kita rasa kita ni susah dekat Malaysia ni, betul, kita fikirlah saudara mari kita yang berada di sana. Betul, kan. tepat sekali. Okey, jadi apa kata anda yang mana tengok Malaysia hari ini pada hari ini, mungkin sebab juga kita nak memikirkan mereka yang berada dekat sana. Mungkin anda boleh, inilah dia. Silakan Azmin untuk kongsikan. Boleh menyumbang kepada Peduli Insan melalui www.peduliinsan.org ataupun akaun yang tertera di kaca TV, ataupun boleh hubungi telefon dan juga boleh QR code di situ. Dan apa saja cara, berapa saja jumlah yang anda sumbangkan pasti tidak akan disia-siakan dan kami akan sampaikan kepada mereka, dan kita doakan semoga sasaran 450,000 pelarian ini akan dapat kita bantu insya-Allah. Amin insya-Allah. Baik, terima kasih diucapkan kepada Hazmin Harun, ikon Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Okey, jadi anda semua jangan lupa untuk anda infakkan wang anda. Terima kasih. Sama-sama. Okey, baik. Kita nak pergi ke Fariha. Nak teman Fariha lah, kesian ni seorang-seorang kan. Okey, dalam pada itu juga kita nak bercakap tentang wara-wara untuk anda yang mana mungkin meminati filem Korea. Ya, ini saya dah tengok dia punya trailer sikit tau berkenaan dengan Sync
Hole ni. Yes. Ini filem yang dibintangi oleh Lee Kwang Soo dari Running Man. Jadi filem ini bergenre bencana dan komedi. Pasti anda akan bakal gelak ketawa dan rasa suspense di hati. Sebab filem ni Afad, dia mengisahkan sebuah keluarga, dia baru pindah rumah tu. Jadi masa tu hujan lebat berpanjangan, tiba-tiba rumah tu dia masuk ke dalam lubang terbenam. Jadi anda jangan lupa untuk anda tonton Sinema sekarang. Okey, dalam pada kita gembira bercakap tentang perkara ini, ada satu perkabaran duka juga yang akan kami kongsikan. Ini yang terbaru kami terima. Kami ucapkan salam takziah buat Tan Sri Datuk Sri Muhammad Zuki bin Ali, merupakan Ketua Setiausaha Negara di atas pemergian bapanya Tan Sri Dr. Ali bin Hamzah, juga merupakan Ketua Setiausaha Negara ke-13. Dan kami seluruh warga kerja Malaysia hari ini mengucapkan salam takziah dan juga sama-sama kita bacakan Al-Fatihah buat Allahyarham. Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Al-Ham ditempatkan dengan orang-orang yang beriman. Amin. Okey. Besok kita akan bawakan satu topik, iaitu perkongsian mata hati ibu. Jadi anda kena tengoklah besok hari ini. Dan jaga diri di samping anda membeli-belahkan buat persiapan hari raya nanti, sebab tinggal beberapa hari. Jaga juga bagaimana, sebab sekarang ini kita tengok merata-rata tempat semuanya penuh manusia. Ya Allah. Jangan membazir. Kalau misalkan tak ada makanan-makanan, sisa makanan tu, simpan 7 hari buat baju kompos. Baik. Okey, jumpa lagi nanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Akal cergas, gerak tangkas, ayo bangkit anak muda.